الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan akhirat. Bimbang pada hari ini yang penuh barakah dalam bulan yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mentadabbur Al-Quran pada bulan yang mulia. Muslimin yang berbahagia, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang memberi petunjuk dan panduan ke jalan yang benar. Ia membimbing manusia supaya tidak tergelincir ke jalan kesesatan. Dan hanya orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab suci ini akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul yang Islam dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Sebagai umat Islam, kita juga seharusnya mengakui bahawa kitab suci ini diturunkan untuk dibaca. Membacanya merupakan zikir yang paling utama dan memperolehkan jalan yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan salat serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara berterang-terangan, mereka dengan amal yang demikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi jaminan tentang ganjaran Allah Subhanahu wa taala buat pembaca Al-Quran, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebajikan, dan satu kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Seperti aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran sehingga mahir membacanya akan mendapat kelebihan pada hari kiamat kelak. Namun ganjaran tetap diberi untuk mereka yang masih belum mahir membacanya. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Quran ma'as safati kiramil barar, wal ladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'atta fihi wa huwa 'ala syakrun lahu ajran." Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Dan bagi yang mereka yang baca Quran namun merangkak-rangkak dan bersusah payah, buatnya baginya adalah dua ganjaran. Oleh itu kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala turut melipat gandakan pahala ibadat wajib dan juga sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi marilah kita mengambil kesempatan yang amat berharga ini untuk hadir ke masjid, menunaikan salat fardu dan salat tarawih secara berjemaah serta memperbanyakkan sedekah di samping meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Hadirin yang berbahagia, kita juga seharusnya sadar bahawa Al-Quran diturunkan bukanlah semata-mata untuk dibaca sahaja, tetapi untuk ditadabbur, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Maka dengan itu kita dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Quran, sekaligus akan memberi kesan yang baik pada diri kita. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi adalah dengan mengamalkan segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 29 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu, pada umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Satu pengajaran penting dapat diambil dan berakhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat mengambil berat tentang ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan pada kita. Seterusnya, mereka menjadikan apa yang disampaikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Hasan Al-Basri pernah berkata, para sahabat memandang Al-Quran sebagai surat daripada Tuhan mereka. Mereka mentadabburnya pada waktu malam dan mengamalkan kandungannya pada siang hari. Bagi mereka yang enggan mentadabbur Al-Quran, hati mereka seakan-akan lebih terkunci untuk mendapat kebenaran, kerana kebenaran yang hakiki datangnya daripada Al-Quran. Manakala sekiranya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka hati kita akan diberikan kelapangan untuk menerima hidayah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang enggan mentadabbur Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarun Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, ataukah telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Muslimin sesama Allah yang dirahmati Allah sekalian, dengan mentadabbur Al-Quran, perasaan takut dan dengan kemukaan dan azab Allah Subhanahu wa taala akan timbul. Kesan daripadanya akan menjadikan kita takut untuk melanggar segala perintahnya. Sebaliknya, kita akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Antara cara untuk mentadabbur Al-Quran adalah dengan mendapatkan terjemahannya bagi memahami maksudnya. Kini Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu. Kita boleh merujuk terjemahan tersebut sekiranya tidak mahir bahasa Arab. Namun harus diingat, kita perlu memastikan bahawa terjemahan Al-Quran tersebut telah disahkan benar oleh kakak kuasa seperti Kementerian Dalam Negeri.
Ini kerana kesucian Al-Quran bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh dan boleh dipakai berbagai jenis dan jenama Al-Quran di pasaran dan juga aplikasi online yang juga menyelewengkan maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana pernah dilaporkan sebelum ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengambil peluang keemasan pada bulan yang mulia ini untuk mengisi waktu yang terluang dengan membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahalanya, sekaligus mentadabur isi kandungannya dengan baik. Sematkan di dalam hati dengan keazaman yang tinggi untuk istiqamah mempelajari dan memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, usaha yang murni tersebut akan dapat memberi refleksi terhadap akhlak dalam diri kita melalui perbuatan, sikap dan amalan seharian. Akhirnya akan melahirkan umat Islam yang unggul dan cemerlang kesalahan daripada tadabbur Al-Quran itu. Muslimin dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pelajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam dalam meyakini bahawa perintah untuk mentadabbur Al-Quran merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi. Umat Islam dalam berazam untuk istiqamah membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahalanya. Umat Islam dalam berusaha untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalau Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka akan dapat perselisihan yang banyak di dalamnya. Al-Nisa 80. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور